A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiyalah. Nashhadu an la ilaha illallah wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala kita dapat bersama-sama dalam sesi tadabbur pada kali ini, insya-Allah. Alhamdulillah, hari ini kita akan bersama-sama insya-Allah di muka surat yang ke-176 daripada surah Al-A'raf ayat 196 sehingga ayat 206. Hari ini adalah muka surat terakhir daripada surah Al-A'raf. Insya-Allah dalam sesi akan datang kita akan bersama-sama masuk ke dalam surah Al-Anfal, insya-Allah. Moga-moga Allah Subhanahu Wa Taala akan mudahkan kita, insya-Allah. Jadi dalam muka surat yang terakhir daripada surah Al-A'raf ini, insya-Allah, yang pertamanya saya akan baca sikit beberapa ayat. Yang keduanya kita akan tengok beberapa perkara yang berkenaan dengan sembahan-sembahan orang-orang yang tidak beriman ni, dan apa yang disuruh oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam supaya berhujah, supaya mengatakan, supaya memperkatakan, supaya memberitahu, supaya orang-orang yang tidak beriman ni, orang-orang yang terus-menerus hendak juga menyembah selain daripada Allah ni, supaya berfikir. Jadi insya-Allah kita akan tengok pada hari ini 176, insya-Allah. Sebelum daripada tu, nak minta kepada semua sahabat-sahabat yang berada di line sekarang ni untuk memberi feedback suara dan juga untuk memberi feedback gambar, insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna waliyyallahu allazi nazzalal kitab wa huwa yatawallas salihin. والذين تدعون من دونه لا يستطيعون نصركم ولا أنفسهم ينصرون. Sadaqallahul azim. Ayat baru saya bacakan tadi adalah ayat daripada nombor 196 sehingga 197. Ayat nombor 196 197 daripada surah Al-A'raf. Apa kata Allah Subhanahu Wa Taala? Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan dalam ayat ni, iaitu Allah Subhanahu Wa Taala menyuruh kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam meneruskan. Sebelum daripada ni, dalam muka surat 175 kita telah dengar, kita telah baca sama-sama, Allah Subhanahu Wa Taala di penghujungnya menyuruh kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam supaya mengatakan kepada orang-orang yang tidak beriman tu, adakah berhala-berhala tu mempunyai tangan ke, mempunyai kaki ke, mempunyai ini ke, yang boleh buat apa-apa, maksudnya kan, telinga ada ke, tak boleh dengar pun, tak boleh nampak pun, tak boleh lihat pun, tak boleh buat apa-apa dengan tangan dia pun, semua tu batu, semua tu keras, semua tu kan, itu yang disembah kan? Kalau kata-kata berhala lah kan. Kalau zaman moden sekarang ni macam-macam lagi, bukan berhala yang nampak saja, kadang-kadang berhala tak nampak Allah Subhanahu Taala kata sini sekarang ni, katakan wahai Muhammad, kul inna waliyallah, sesungguhnya wali aku, wali ni maknanya ialah iaitu yang memiliki urusanku, yang berkuasa ke atasku, yang aku letakkan pengharapan kepadanya adalah Allah. Dialah allazi nazzalal kitab, dialah yang menurunkan al-kitab. Al-kitab sini Al-Quran. Dia yang menurunkan Quran tu, dia yang akan menjadi wali kepadaku. Wa huwa yatawallas salihin, dan dia ini iaitu yatawalla maknanya yahfaz, maknanya dialah yang menjaga orang-orang yang soleh. Manusia yang soleh, yang beriman, nak jadi soleh tu mesti beriman. Orang yang beriman tu akan dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala, yahfaz. Kemudian wallazina tad'una min dunihi, Allah Subhanahu Wa Taala terus dalam setengah riwayat mengatakan, sebagai At-Tabari, dia mengatakan bahawa ayat ini diturunkan pada tahun yang ke-10, tahun yang ke-10 kenabian, bukan 10 hijrah, 10 kenabian Nabi SAW, iaitu dah 10 tahun dah Nabi berdakwah kepada orang-orang kafir musyrik di Mekah ni. Wallazina tad'una min dunihi, dan apa-apa yang kamu seru, min dunihi, selain daripada Allah. Makna seru ni maknanya ialah apa yang kamu sembah lah, kamu ibadati, kamu minta pertolongan ke Nabi SAW, beritahu kepada mereka ni, apa yang kamu ni tu semua tu, min dunihi, wallazina tad'una min dunihi la yastati'una nasrakum, dia tak boleh pun tolong kamu.
Kalau lah tak boleh tolong kamu, dan kemudian tu mungkin dia boleh tolong diri, tak juga. Wala anfusahum yansurun, mereka tu langsung tak boleh nak tolong diri mereka sendiri. Maknanya berhala-berhala tu, apa yang kamu sembah selain daripada Allah tu, adakah boleh menolong diri mereka sendiri? Sebagaimana yang kita sebut sebelum daripada ni, iaitu ayat sebelum-sebelum ni, muka surat sebelum-sebelum ni, Allah Ta'ala katakan, kalaulah apa-apa terkena pada mereka pun, yang mudarat ke apa pun kan, orang nak hancurkan mereka ke dan sebagainya, mereka tak dapat mengelak pun, mereka tak dapat nak menolong diri mereka sendiri. Kalaulah Tuhan tak boleh nak tolong diri mereka sendiri macam tu, bagaimana mereka nak tolong kamu? Itulah Allah Ta'ala kata kan, wallazina tad'una min duni la yastati'una nasrakum, tak boleh nak tolong kamu pun, wala anfusahum yansurun, dah bahkan nak tolong diri mereka sendiri pun tak boleh. Wa in tad'uhum, sekarang ni ayat 198 ayat 198, Allah SWT kata, wa in tad'uhum, kalaulah mereka itu, gitu kan, minta maaf kalau minta maaf, wa in tad'uhum, kalau kamu, dia ada dua makna sini sebagaimana kita sebut sebelum daripada ni. Ulama-ulama tafsir mengatakan ayat 198 ini hampir-hampir sama, sebelum ni dah ada kan, dalam muka sebelum daripada yang kita baca. Kita tengok dulu makna dia kan, wa in tad'uhum, kalaulah dia kata ni, wa in tad'uhum, kalaulah kamu ni, ta ni kamu, tad'uhum maknanya menyeru mereka, menyeru ke, ataupun hum ni siapa? Berhala. Ni ada dua pendapat ulama. Yang pertama sekali ada yang katakan ta ni adalah kamu tu ialah Muhammad, hum tu ialah orang kafir tu. Wa in tad'uhum ilal huda, kalau kamu wahai Muhammad menyeru mereka kepada petunjuk, maknanya menyeru kepada Islam, maknanya kan, adakah mereka akan dengar? Allah Subhanahu wa taala kata situ, iaitu la yasma'u, mereka ni tak dengar. Siapa? Iaitu orang musyrik tu. Tapi ada satu pendapat lagi kata, setengah tafsir kata, iaitu wa in tad'uhum, iaitu katakan wahai Muhammad kepada mereka, iaitu orang kafir Quraisy tu, kalau kamu menyeru berhala-berhala, hum ni ialah berhala-berhala. Berhala itu ilal huda, maknanya nak minta petunjuk ke, nak minta benda yang betul ke. Kalau kamu tanya tu, kamu semua orang kafir tanya kepada nak minta petunjuk, la yasma'u, berhala-berhala tu tidak mendengar. Jadi maknanya la yasma'u ni mungkin berhala tidak mendengar. Ada makna yang kedua ialah orang kafir tu yang kamu seru tu, kamu cerita tu, nak ajak kepada kebenaran, mereka tak dengar. Jadi Allah SWT, jadi makna-makna ada dua makna situ, insya-Allah ada dua makna. Kalau mana-mana ada sahabat yang kurang jelas penjelasan saya tadi tu, yang ada maksud dua makna tu yang mana satu tu, maka insya-Allah kan boleh ulang dengar balik, dan juga kalau tak faham juga insya-Allah boleh mesej kat saya, insya-Allah, kepada saya, insya-Allah. Jadi Allah SWT kata, wa in tad'uhum ilal huda la yasma'u wa tarahum yanzuruna ilaik. Watarahum. Jadi kita ambil makna yang pertama makna pertama kita rasa lebih kuat sikit iaitu apa maksud dia? Kalau kamu wahai Muhammad menyeru mereka ni, orang-orang kafir ni, kepada petunjuk, mereka tak dengar. Tapi mereka nak macam melihat je. Yes, Allah Ta'ala kata melihat kan. Allah Ta'ala kata watarahum yanzurun, kamu tengok, watarahum, kamu tengok orang-orang yang kamu seru tu, dia macam melihat je. Yanzurun ni macam mata. Tetapi Allah Ta'ala kata apa? Allah Ta'ala kata tidak, dia kata yanzurun ayyaka wa hum la yubsirun. Allah Ta'ala kata mereka memanglah nampak macam melihat, macam memandang, tetapi la yubsirun, tak nampak. Sebenarnya tak nampak apa yang kita cerita tu, tak nak faham, tak boleh faham apa yang kita cerita. Sebab apa kan? Macam-macam sebab lah. Kemungkinannya mindset dah tolak daripada awal dah. Ini Muhammad ni jahat ke, Muhammad ni apa ke, Muhammad ni gila ke. Jadi kalau ada mindset macam tu, mana mereka nak terima? Macam mana nak terima kan? Memang tak boleh nak terima kan? Jadi maknanya sini ialah pentingnya tu kan, pentingnya betul kan, mindset yang betul. Maksudnya orang kafir tu kalau mereka tak terima, wahai Muhammad, untuk Muhammad di sini kan, untuk Muhammad dan juga orang-orang yang menyeru kepada Islam, kalau mereka tu tak terima, janganlah kamu risau, maksudnya kan? Jangan kamu sedih, jangan kamu apa kan. Sebab apa? Allah Ta'ala pun sebut dengan Nabi Muhammad pun kan, walaupun nampak macam mendengar, kita kata kan, tapi sebenarnya tidak mendengar. Walaupun nampak macam yanzurun, nampak macam memberi perhatian lah kalau kita kan, melihat, memandang dengan mata, tapi sebenarnya hati tidak, tak nampak apa yang diceritakan oleh Nabi SAW. Seterusnya kita tengok lagi ayat seterusnya, khuzil afwa, oleh kerana itu maka wahai Muhammad, wahai orang-orang yang berdakwah, orang yang menyeru kepada Islam, khuzil afwa. Afwa tu maknanya ialah kemaafan, ataupun dalam ulama tafsir kata benda-benda yang mudah. Iaitu apa? Maksud sini khuzil afwa ni maknanya jangan kamu menekan, jangan kamu menyusahkan, jangan kamu buat satu benda
Ini dikatakan ayat ini adalah, kalau ikutnya seolah-olahnya macam orang tak nak dengar, sudahlah, itu kan. Tetapi ayat ini setengah ulama kata telah dimansuhkan dengan apa? Iaitu dengan ayat yang mengatakan bahawa tak boleh biarkan, kena gunakan juga kan. Kekuatan, kalau mereka dah menggunakan kekuatan, kejahatan yang begitu kan. Jadi tapi dalam ayat ni, oleh kerana ayat ni turun di Mekah, ulama kata maka di Mekah ni kena tunjukkan kemudahan. Maknanya mereka tak nak terima, tak apalah, tapi kamu, wahai Muhammad, wahai orang-orang yang menyeru kepada Islam, wa'mur bil urfi, hendaklah kamu suruh dengan urfi. Urfi tu maknanya ialah benda-benda yang ma'ruf. Makna dia ma'ruf tu, kenapa nama dia ma'ruf? Asal ma'ruf ni maknanya al-urfu lah. Urfu ni maknanya uruf. Pada uruf ni apa? Sesuatu benda yang diketahui, satu benda yang mana semua masyarakat tahu perkara itu adalah baik. Jadi Nabi, kalau kita tengok di Mekah ni, Allah SWT menyuruh baginda Nabi SAW ni, menyuruh dengan perkara-perkara yang menceritakan kepada orang kafir ni, satunya iman, yang keduanya kemudian dari segi akhlak, semua benda-benda yang baik semua. Maknanya dari segi pandangan orang pun dah memang perkara itu adalah baik. Jadi kalau orang tolak tu memang nampak sangat bahawa dia menolak benda-benda yang baik. Jadi Allah SWT kata sini, wa'mur, wahai Muhammad, bil urfi, suruhlah benda-benda yang memang baik. Jadi kalau orang tolak juga perkara itu, memang dia tu memang tak sukakan kepada kebaikan. Wa'arid anil jahilin, dan kemudian yang terakhir, berpalinglah daripada orang-orang yang jahil. Maksud berpaling sini bukan makna berpaling tu jangan tengok makna, tapi maksud berpaling tu jangan ambil hirau. Maksud dia, janganlah kamu ni ter-affected dengan penolakan orang-orang yang menolak Islam. Maknanya kalau orang tolak Islam, jangan ambil kira, jangan, sepatutnya lah kan, jangan sedih. Tapi kadang-kadang tu lah, kadang-kadang datang juga. Kita tengok ayat seterusnya, ayat 200, wa imma yanzaghannaka minasyaitani nazghun, tapi kalau adalah, Allah Ta'ala kata yanzaghannaka ni maknanya satu benda yang datang kepada kamu, yang mengalihkan kamu daripada kebenaran, mengalihkan kamu daripada kebaikan. Kata tafsir macam tu. Tafsir jalan lain dia kata, kalau ada sesuatu benda sorif ni satu benda yang memalingkan kamu. Jadi kalau dalam tafsir yang detail lagi, dia kata kadang-kadang adalah perasaan dalam hati kamu kan, yang menyebabkan kamu ni kan rasa benda yang tak betul ke, kamu tersyubhat ke, terasa macam terlari daripada kebenaran ke, hendaklah kamu, Allah Ta'ala kata, itu nazrun tu maknanya itu perkara tu adalah daripada syaitan. Tu memang kerja dia. Kerja syaitan ialah nak cuba untuk palingkan hati kita tu, hati orang yang beriman, hati orang yang nak berdakwah, hati orang nak mengajak kepada Islam tu. Dia akan ada benda-benda yang nazrun tu. Maka pada ketika itu, hendaklah kamu kata fasta'iz billah, hendaklah kamu minta kepada Allah SWT perlindungan. Fasta'iz, a'udzubillahi minasyaitonirrajim tu jadi fasta'iz billah innahu sami'un alim. Kenapa? Allah Ta'ala tu maha mendengar, Allah Ta'ala tu maha melihat. Sami', dia tu adalah mendengar. Alim, dia maha mengetahui. Jadi oleh kerana dia mengetahui, dia bukan tak tahu apa yang berlaku kepada orang-orang Islam. Dia tahu, Allah Ta'ala tahu, maha tahu kan. Cuma Allah Ta'ala adalah sebab-sebabnya dengan hikmah-hikmahnya kan, hakim dia ni kan. Jadi oleh kerana itulah maka kita serah kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Allah Ta'ala maha tahu kan. Kita mengadu saja kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Fasta'iz billah, minta tolonglah kepada Allah untuk menghilangkan perkara-perkara tersebut yang datangnya daripada syaitan tu, yang kita pun tak nampak syaitan tu kan. Jadi oleh kerana itulah maka Allah Ta'ala tahu syaitan ni takut pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Innal ladzina taqaw, Allah Ta'ala kata seterusnya ayat 201 innal ladzina taqaw, sesungguhnya orang-orang yang bertakwa, iza massahum ta'ifum minasyaitan, kalaulah terkena sesuatu, orang yang bertakwa ni Allah Ta'ala sebutkan keadaan cerita ni macam mana kan, sifat mereka ni, iaitu orang-orang yang bertakwa ini apabila terkena kepada mereka ta'ifun. Dia ada dua bacaan situ, ada dua bacaan dalam ta'ifun sini ta'ifun. Jadi bacaan nombor satu ialah bacaan yang kita baca biasa ni, ta'ifun. Ada bacaan yang kedua, ta'ifun, gitu, dia ta'ifun, dia bukan ta tu tak panjang, dia ta'ifun. Sebab ejaan asalnya dalam Rasam Utsmani bukan macam ni. Kalau kita tengok mushaf dalam Rasam Utsmani, dia tak ada alif ni tak ada, tapi dia letakkan panjang sini, ta'ifun gitu. Tapi dalam setengah qiraat dia sebut ta'ifun gitu. Jadi okey, makna dia tu sama makna ialah satu benda yang menyakitkan manusia. Jadi Allah SWT kata sini, orang-orang yang bertakwa ni, orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, apabila terkena kepada mereka satu benda yang menyakitkan mereka,
iza massahum ta'ifun, iaitu iza asabahum ta'ifun ataupun taifun minasyaitan, daripada syaitan, tazakkaru, mereka akan segera mengingati Allah Subhanahu wa taala. Tazakkaru makna apa? Kerana mereka ingat apa? Ingat iqab Allah, ingat pahala Allah. Makna ingat pada Allah. Makna kalau mereka lupa saja, mereka ingat pada Allah. Sebab bila lupa saja, terkena syaitan, apa-apa syaitan nak kacau kita kan. Jadi kita ingat balik kepada Allah Subhanahu wa taala, fa izahum mubsirun. Apabila mereka ingat pada Allah, Allah Taala teruskan bagi jaminan, fa izahum mubsirun, artinya mereka terus akan mubsir. Mubsir ni maknanya ialah nampak, maknanya. Tapi nampak apa? Dalam tafsir kata nampak di antara benda betul dan salah. Nampak clear dah. Macam tu kan. Salah rupanya apa yang aku buat ni. Betul. Gitu kan. Ini betul, ini salah rupanya. Macam tu. Jadi mereka nampak kan. Jadi oleh kerana itulah pentingnya bila kita sentiasa ingat pada Allah. Inilah yang ulama kata kan, kena ingat, selalu ingat pada Allah. Bila ingat pada Allah, maka Allah Ta'ala akan tunjukkan kepada kita jalan yang mana benar, yang mana salah kan. Syaitan ni yang kerja dia memang kacau kita kan, kacau manusia kan. Memang dia janji dengan Allah Subhanahu wa taala dah nak kacau manusia, nak ganggu manusia, supaya manusia ni walaupun sikit pun tak apa dah, sikit lari daripada agama pun dah okey dah. Jadi sebab itulah kita ni kena ingat selalu pada Allah. Tapi ingat tu bukanlah makna ingat tu dengan berzikir sahaja kan, zikir dengan mulut kan, subhanallah subhanallah, tapi hati kosong, ataupun alhamdulillah, ataupun Allahu akbar. Kata Allahu akbar sebut dengan mulut, tiba-tiba benda lain yang lebih besar kan, satu benda lain yang lebih besar. Kita jangan jadilah macam tu kan, mana setengah-setengah jenis orang yang macam tu kan. Orang tak, maknanya tak betul lah macam tu, iaitu apa? Berzikir dengan mulut tapi hati kosong. Nanti kita akan jadi kan macam apa yang terjadi lah kan. Kadang-kadang pakai jubah tapi pergi tengok konsert itu kan. Jadi kadang-kadang memalukan umat Islam tu kan. Jadi insyaAllah kita tengok sini ayat 202, insyaAllah seterusnya ayat 202. Allah Ta'ala kata wa ikhwanuhum. Sekarang ni tadi tu tengokkan Allah Ta'ala cerita lagi belitan-belitan syaitan, cara-cara, teknik-teknik syaitan kan, dia nak ganggu manusia ni. Jadi apa, dan kemudian apa anjuran Allah SWT? Allah Ta'ala meminta daripada kita orang-orang beriman ni buat macam ni, macam ni, macam ni, bila terkena macam ni, macam ni. Jadi apa kata lagi? Allah SWT kata wa ikhwanuhum yamuddunahum fil ghayyi. Sekarang ni syaitan ni dia ada kawan-kawan dia ada sahabat-sahabat dia lah kita kata kan, ataupun di sini kata saudara-saudaranya. Saudara-saudaranya sini kata setengah ulama tafsir ada dua pendapat besar dalam isu ni, dalam menafsirkan, minta maaf, dalam menafsirkan perkataan ni. Wa ikhwanuhum ni ialah siapa ni? Hum ni ialah kembali pada syaitan ni kata. Jadi makna wa ikhwanuhum, dan saudara-saudara syaitan itu. Itu tolong apa pula tu dia kata? Yamuddunahum, membantu syaitan tu. Tengok kan, ada kawan-kawan dia, ada saudara mara dia. Saudara mara dia ni bukan saudara. Ikhwan ni maksudnya ialah Allah SWT gunakan perkataan ikhwan, tapi maksud perkataan ikhwan sini bukan adik-beradik, tapi ialah orang-orang manusia yang merupakan menjadi penolong-penolong kepada syaitan, iaitu perangai macam syaitan juga. Dia tu dah terikut dengan syaitan. Jadi itulah Allah Ta'ala kata nama ikhwan. Sebab orang Islam ni, Allah, Nabi SAW kalau dalam hadis dia sebutlah ikhwan. Ikhwan kamu maknanya saudara kamu. Saudara kamu tak kira bukannya dia ni adik-beradik kita, bukan dia ni mak saudara kita, dia bukan pak saudara kita, bukan, tak ada kaitan dari segi kerabat. Tapi apabila kita ada hubungan dari segi akidah yang sama, maka nama dia adalah ikhwan. Gitu kan, digunakan oleh Allah SWT. Jadi orang-orang yang jahat, orang-orang yang jadi memang perangai syaitan ataupun manusia, walaupun dia manusia, maka Allah Ta'ala namakan dia wa ikhwanuhum. Mereka ni adalah iaitu saudara-saudara syaitan itu. Yamuddunahum, mereka tu bantu mereka. Bantu apa? Bantu syaitan tu fil ghayyi, dalam kesesatan. Jadi maknanya orang ni kejahatan ni kan, dia ada makna bantu-membantu di antara syaitan dengan manusia. Jadi manusia ni tolong syaitan ni untuk ghayyi ni sesat. Jadi mereka tolong syaitan tu untuk kesesatan lagi. Summa la yuqsirun. La yuqsirun maknanya tidak berhenti-henti, maksudnya non-stop, makna terus-menerus. Jadi ini ayat ni kan nak tunjukkan kepada kita, tengokkan bahawa syaitan ni dan juga penolong-penolong dia, kawan-kawan dia dan saudara mara dia daripada manusia ni kan, berterusan, tidak berhenti-henti untuk mengganggu manusia, untuk menyesatkan manusia. Jadi tengok, kalaulah mereka tu yang jahat tu, syaitan dah tahu dah, iblis dia tahu kan, bahawa dia ni sesat, tapi tengok kan tak, dia tak nak dia seorang-seorang ni masuk neraka, dia nak orang ramai masuk neraka.
biar ramai-ramai, dia minta izin pada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kita pula kan, kalau orang yang beriman ni sepatutnya kena lawan mereka ni. Lawan apa? Bukan hanya lawan dengan kalau mereka menyeru, menyesatkan orang, kenapa kita tak pergi untuk menarik balik manusia yang sesat tu, yang tak beriman ke, yang syirik ke, yang macam-macam atas dunia ni kan, yang kufur, tak percaya pada Allah, supaya keluar daripada tarikan syaitan tu. Jadi kalau mereka kerja kuat, kita sepatutnya kena kerja lebih kuat lagi daripada syaitan, sebab kita betul. Jadi Allah SWT kata fa iza hum mubsirun, minta maaf la yuqsirun, mereka tu la yuqsirun, tidak jemu-jemu, tidak berhenti-henti. Wa iza lam ta'tihim bi ayatin qalu law lajtabaitaha. Sekarang ni apa pula mereka ni Allah Ta'ala sebut lagi, iaitu wa iza lam ta'tihim. Dia kata sini, wahai Muhammad, dia kata kalau kamu lam ta'tihim, lam ta'tihim maknanya kamu wahai Muhammad tidak membawa datang kepada mereka bi ayah. Kalau kamu tak beri kepada mereka, mereka ni nak tanda. Orang kafir Quraisy ni, orang kafir, orang tak beriman, dia mereka macam-macam nak tanda, minta mana tanda kamu ni betul, turunkanlah ni lah, turunlah kertas lah, turunlah malaikat lah datang, macam-macam mereka minta kepada Muhammad, kepada Nabi Muhammad kita sallallahu alaihi wasallam. Jadi Allah SWT kata kat sini, kalau kamu tak boleh bawa datang tu qalu, mereka akan kata apa? Hai Muhammad, mereka kata qalu law lajtabaitaha. Dia katakan, kenapa lau lajtabaita? Alah, dia kata kamu buat je sendiri. Tu ijtabaita tu makna reka lah sendiri kan daripada kamu. Kenapa tunggu daripada Allah? Gitu kan. Bila Nabi Muhammad kata aku tak mampu, aku tak kuasa, semua tu asrah pada Allah kan, mereka kata lah buat sendiri je Muhammad, buat sendiri. Itu makna ijtabaita, lau lajtabaita. Kenapa kamu tak buat sendiri je? Apa? Allah SWT berkata, kul, katakan wahai Muhammad, innama attabi'u ma yuha ilayya min rabbi. Aku ni tak boleh buat sendiri. Aku ni hanyalah mengikut apa yang diwahyukan kepada aku oleh Tuhanku, daripada Tuhanku. Tu maknanya kan, daripada Tuhanku. Maknanya Nabi SAW beritahu kepada mereka terang-terang kan, bahawa aku ni tak boleh pandai-pandai nak buat sendiri. Jadi maknanya apa yang aku buat ni sebenarnya daripada Allah SWT. Jadi sebab itulah, jadi dia kata sini Allah, innama attabi'u ma yuha ilayya min rabbi haza basairun min rabbikum. Haza basairu min rabbikum. Katakan wahai Muhammad, ini ni Quran ini haza tu maknanya ialah Quran ni. Quran haza basairun, basairun tu maknanya hujah-hujah. Hujah-hujah maknanya bukti-bukti. Bukti-bukti apa dia kata? Dia kata ialah mir rabbikum, daripada Tuhan kamu, wa hudan wa rahmah liqaumin yu'minun. Semua Quran ni adalah menjadi hudan, menjadi rahmah. Itu saja aku boleh buat. Apa yang lain daripada tu aku tak boleh nak bawa. Tak pandai-pandai aku kan. Quran ni jadi hujah sepatutnya. Quran ni jadi gini, jadi rahmat, jadi apa kepada kamu semua. Tapi kamu tak nak terima juga. Wa iza quri'a, oleh kerana itulah maka wa iza quri'al Qur'anu fastami'u lah. Oleh kerana Quran ni adalah basair, mempunyai banyak pengertian-pengertian dia, banyak isi dia, menjadi petunjuk, menjadi rahmah kepada orang-orang yang beriman. Maka oleh kerana itulah Allah SWT kata sekarang ni kepada orang beriman, apa dia kata? Apabila dibacakan Quran, wa iza quri'al Quran, wa iza Quran, minta maaf wa iza quri'al Quran, maka apabila dibacakan Quran, fastami'u lah, hendaklah kamu mendengarnya. Sebab tu kalau orang baca Quran, kita dengar. Jadi maksud kita, saya pun dengar orang baca Quran pun tak faham juga. Jadi apa ertinya ni? Ertinya lah, belajarlah untuk memahami Quran. Sebab itulah satu benda yang tak patut bagi seorang Islam, tiba-tiba Quran sejak daripada dia lahir, dia dapat dah belajar mengaji masa kecil baca qiraat lah, qiraati lah, baca Iqra dan sebagainya, dah boleh baca Quran, tiba-tiba tak belajar untuk memahami Quran. Hanya cukup baca saja. Jadi sebab itulah tak cukup kan. Jadi kita bacalah banyak. Quran tu memang memberi petunjuk, memang dia petunjuk dia tetapi mestilah faham juga kan. Walau dapat pahala insya-Allah kan. Baca satu dapat 10 pahala. Allah Taala nak bagi ganda kan, supaya kita ni banyak baca Quran. Tapi bukanlah saja untuk dibaca saja kan, untuk ditilawah saja. Baca dapat pahala, tetapi yang tu lagilah besar. Sebab apa? Tujuan asal Quran ditilawah adalah untuk difahami. Jadi oleh kerana itulah untuk mendengar. Sebab apa? Bila Allah Ta'ala kata mendengar ni, maknanya ialah dengar nak faham lah yang dengar. Dengar kan. Jadi dengar,
fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Moga-moga kamu ni, wa ansitu tu maknanya diam, moga-moga la'allakum turhamun, dirahmati oleh Allah SWT. Tapi kalau kita katakan, oh kalau macam tu, kalau kita tak faham tak perlu dengar, tak, kena dengar juga. Sebab Quran ni at least bila dibaca, walaupun arahan ini kata ulama tidaklah wajib, maknanya tidaklah wajib, tetapi apabila Allah Subhanahu Wa Taala menyuruh kita ni diam, menyuruh kita ni mendengar, maknanya diam tu bukan diam tidak mendengar, fastami'u tu maknanya dengar, maknanya kan istama'a yastami'u, daripada sam'u, dengar, sedengar. Bukannya diam saja. Dengar dan diam. Allah Taala dahulu kan dengar dulu, kemudian baru diam. Tapi dua-dua wow. Kemudian la'allakum turhamun, maknanya kalaulah kita ni tak dengar, tak ambil tahu, kita ni tak diam, maka kita ni tak dapat rahmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala, turhamun. Seterusnya ayat yang ke ayat yang ke 205. Wazkur rabbaka fi nafsika tadarruan wa khifah. Allah Taala kata, dan ingatlah kamu kepada Tuhan kamu, wazkur rabbaka fi nafsika, di dalam diri kamu. Maknanya secara, ulama kata ialah secara diamlah, maknanya kan, maknanya kamu saja mendengar, maknanya kamu berzikir kepada Allah SWT. Subhanallah. Maknanya untuk kamu, jangan, bukanlah melaung-laungkan subhanallah, subhanallah. Itu adalah ketika-ketikanya, tapi dalam keadaan biasa, wazkur rabbaka fi nafsika tadarruan, dalam keadaan tazallulan, iaitu merendah diri. Jangan dalam keadaan tidak merendah diri, kan, lawang pada merendah diri, saya tak tahu carilah kan. Wa khifatan, dalam keadaan takut. Wa khifah. Kemudian wadunal jahri minal qawli, dan juga janganlah angkat suara. Wadunal jahri minal qawli, jangan angkat suara yang tinggi. Kemudian tu bil ghuduwi wal asal, bilakah? Iaitu pada waktu ghudu, pada waktu asal. Asal gitu ghudu maknanya pagi, asal maknanya petang. Jadi maknanya apa? Setiap waktu, maknanya kena ingat pada Allah SWT. Bukan ingat pada Allah SWT pada waktu-waktu tertentu saja, kan. Hari Jumaat ke kita kata, oh baru nak ingat Allah Ta'ala, malam Jumaat baru nak ingat Allah, tak, setiap masa ingat pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kemudian wala takum minal ghafilin, Allah Ta'ala kata janganlah kamu menjadi orang-orang yang ghafil. Ghafil ni artinya ialah orang-orang yang lalai. Lalai maknanya tak ingat pada Allah lah, kan. Bukan sekadar buat sekadar, makna kalau ikut sini kan, kita lalai daripada mengingati Allah pun adalah merupakan satu kesalahan, walaupun tak dikatakan dosa lah, kan. Bukanlah dosa maknanya tak ingat pada Allah tu, kan, tapi Allah Ta'ala kata, Allah Ta'ala tak suka orang yang tak ingat kepada dia, kan. Ghafil daripada Allah SWT. Innal lazina inda rabbik, Allah Ta'ala kata, dan orang-orang yang di sisi Tuhan kamu. Innal lazina inda rabbik ni maknanya ialah, ulama kata malaikat. Allah Ta'ala nak ceritakan, dan sesungguhnya malaikat itu, iaitu sesungguhnya orang-orang yang berada di sisi Allah, iaitu malaikat, la yastakbiruna an ibadatihi, mereka ini tidak takabur untuk tunduk kepada Allah SWT, untuk beribadah kepada Allah SWT, untuk tunduk kepada Allah, untuk ikut perintah Allah SWT. Jadi Allah Ta'ala cerita malaikat-malaikat ni, mereka ni tak yastakbir, tak ada sombong-sombong untuk taat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Wa yusabbihunahu, dan mereka ni bertasbih kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Walahu yasjudun, dan kepadanya lah, kepada Allah mereka ini sentiasa sujud kepada Allah, iaitu tunduk kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ayat ini 206 ni adalah ayat sajadah. Jadi kalau dalam keadaan biasa, bila kita baca, sunatlah kita ni sujud sajadah sini, tapi mestilah ada wuduk dan ada wuduk, menghadap kiblat, sujud tu kan, akad takbir, kemudian kita sujud menghadap kiblat, tapi dengan tutup aurat lah semua, tutup aurat, tak ada najis, ada wuduk semula, kan. Jadi kalau keadaan sesuai, kita sujud kepada Allah Ta'ala. Kalau tak apa dalam keadaan duduk, kalau tak nak berdiri, duduklah, kalau sesuai lah, kan, insyaAllah. Jadi berakhirlah kita insyaAllah, kan, hari ini surah surah Al-A'raf. Jadi insyaAllah dalam sesi akan datang kita akan masuk muka surat 177 awal surah Anfal, insyaAllah. Jumpa lagi pukul 6.15 insyaAllah, bersama-sama 6.15 pagi, bersama-sama untuk kita tadabbur serba sedikit setiap daripada muka surat Al-Quran. Alhamdulillah. Jadi insyaAllah kita tangguh majlis kita pada pagi ni, sama-sama kita membaca subhanakallahumma wa bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik, dan kita baca wal asri, bismillahirrahmanirrahim, wal asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.